Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Okey. Semalam kita dah terangkan apa itu ulum hadis, apakah faedah-faedah dia dan hadaf daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kenapa beliau tulis matan Nukhbatul Fikr ni. Okey, itu dah terlepas, iaitu beliau diminta oleh beberapa orang sahabatnya atau saudaranya ataupun anak murid dia untuk menulis satu matan yang memilih apa yang penting saja daripada ilmu mustalah, ilmu hadis. Artinya itu istilah-istilah yang digunakan oleh ahli hadis, orang yang itqan, orang yang mutqin, orang yang menekuni bidang ilmu hadis. Bila diorang kata istilah ni, apa yang diorang maksudkan. Okay, itu adalah hadaf kenapa Imam Ibn Hajar menulis kitab ni, sebagai untuk memudahkan penuntut ilmu, untuk memudahkan menghafal. Biasanya matan je betul. Matan biasanya untuk memudahkan hafalan je. Untuk memahami, kita memerlukan pada syarah. Okay. Cuma malam ada silap sikit. Hakikat kalam itu dalam bidang usul fiqh sama ada 3. Lughawiyah, iaitu pada sudut bahasa, iaitu mengikut peletakan orang Arab tu sendiri, ataupun menurut syar'iyah, iaitu peletakan syarak, iaitu bila Islam datang, Allah SWT dan Rasulullah meletakkan satu penggunaan yang baharu yang berbeza dengan lughawiyah, dan itu adalah syar'iyah, iaitu daripada Allah dan Rasul saja. Yang ketiga adalah urfiyah, iaitu menurut sebahagian daripada kelompok. Macam dalam bidang ni sekarang kita nak bincang hakikat suatu kalam menurut urfiyah di sisi ulama hadis, di sisi orang yang belajar ilmu hadis. Apakah hakikat urfiyah diorang bila diorang cakap ni, apakah hakikat yang diorang maksudkan. Okay, so kita masuk pada matan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ummi fid dharini amin. Bismillah. فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. Maka aku katakan, iaitu Imam Ibn Hajar katakan al-khabar. Okay. Khabar kat sini ada beberapa pendapat tentang apakah itu khabar. Akan tapi khabar yang kita nak bincang di sini adalah hadis Nabi, iaitu apa yang disandarkan kepada Nabi SAW daripada segi perbuatan beliau, percakapan baginda dan taqrir baginda. Okey, perbuatan baginda maksudnya fi'il lah, apa-apa yang baginda lakukan, sama ada berjalan, solat, berpuasa, itu semua perbuatan. Percakapan, apabila kita kata qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, itu adalah percakapan baginda. Dan taqrir ni adalah baginda melihat sesuatu, baginda tak ingkar, maksudnya baginda takrir lah. Contoh yang paling selalu digunakan adalah makan dhab. Seorang sahabat makan dhab, Nabi tengok je, Nabi tak makan, Nabi tak larang. Itu takrir baginda, menunjukkan benda tu halal untuk dimakan. Kalau ada apa-apa yang tak faham atau tak jelas, terus mudakhalah, tulis kat chat, cakap kurang jelas atau apa-apa. Okay. Okay, tentang maksud khabar tu sendiri, ada sebahagian pendapat kata khabar dan hadis ini dua benda yang berbeza. Iaitu hadis itu adalah apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, adapun khabar adalah apa yang disandarkan kepada selain daripada baginda. Selain itu ada juga yang katakan khabar tu lebih umum berbanding hadis. Hadis mesti daripada Nabi SAW sahaja, adapun khabar adalah daripada Nabi ataupun daripada yang lain. Dalam nanti tak ingat apa dia punya berkaitan, apa nama istilah dia tu. Maksudnya kita anggap macam khabar tu bulatan besar, hadis tu dalam khabar bulatan kecil. Tu pada satu sudut pandangan. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan khabar di sini ialah hadis Nabi. Imma an yakuna lahu turuqun bila adad muayyan. Sama ada hadis itu atau khabar itu mempunyai turuk kat sini kita maksudkan sebagai sanad, jalan-jalan sanad. Macam semalam saya terangkan macam ni, jalan sanad itu ialah silsilah, nama perawi itu adalah jalan sanad. Bila adadin muayyan, maksudnya tanpa satu adat, satu bilangan yang tertentu. Maksudnya nauk yang pertama kat sini adalah satu hadis tu diriwayatkan dengan jalan-jalan yang
terlalu banyak yang tak terkira. Yang maksudnya tak terkira lah. Nanti kita terangkan macam mana. Au ma'a hasrin ataupun tertentu. Maksudnya terkira bima fawqa itsnaini sama ada jalan itu atas daripada 2, iaitu 3 lah. 3 dan ke atas. Atau bihima atau dengan 2 jalan, iaitu bil itsnaini atau dengan 2 jalan, au biwahidin atau dengan 1 jalan saja. Okey, kat sini kita nampak. Okey, khabar ni kalau lebih mendalam kita baca, kita akan nampak banyak inqisam, maksud pecahan dia, macam mana dipecahkan khabar ini mengikut iktibar masing-masing berdasarkan apa yang menjadi punca kepada pembahagian itu. Macam kat sini Ibn Hajar memulakan matan ini dengan pecahan khabar berdasarkan bagaimana hadis itu sampai kepada kita, iaitu bilangan perawi yang meriwayatkannya. Itu adalah pecahan yang pertama yang digunakan oleh Imam Ibn Hajar. Kalau kita tengok kitab yang lain, contoh matan Manzumah Baiquniyah, Syekh Baiquni dia mulakan dengan taksim, dengan pecahan hadis mengikut maqbul, mengikut diterima ataupun ditolak. Sebab tu dia mulakan awal as-sahih wa huwa muttasil ma isnaduhu wa lam yushadza aw yu'al. Itu kalau Baiquni, akan tapi dalam matan Nukhbatul Fikr dimulakan dengan pecahan khabar mengikut bilangan perawi, iaitu mutawatir dan ahad. InsyaAllah ini kita nak bincang mutawatir saja dan apa yang berkenaan dengannya. Boleh nampak kan mutawatir ni ke perlu zoom? Laptop slow. Tak payah zoom. Okay. Fal awwalu. Apa yang dimaksudkan al-awwalu? Iaitu an yakuna lahu turuqun bila adadi muayyan, iaitu satu hadis yang diriwayatkan dengan bilangan perawi yang tidak terkira itu al-mutawatir, dinamakan sebagai mutawatir. Al-mufidu lil ilmi al-yaqini bi syurutihi, yang mana hadis mutawatir ini memberi faedah ilmu secara yakin dan daruri mengikut syarat-syaratnya. Okey. Memang dalam matan Nukhbatul Fikr ni terlalu ringkas. Dia tak sebut pun apa pun syurut tu. Dia tak kata pun pecahan mutawatir itu. Okey. Sebab tu diperlukan boleh syarah. Okey. Tengok pada ni. Mutawatir. Mutawatir terpecah kepada 2. Satu, mutawatir lafzi. Yang kedua, mutawatir maknawi. Apakah mutawatir lafzi? Apakah mutawatir maknawi? Mutawatir lafzi ialah suatu hadis itu diriwayatkan dengan suatu lafaz yang tertentu dan lafaz tersebut diriwayatkan oleh ramai sahabat. Itu lafzi, maksudnya matan itu sendiri adalah mutawatir, diriwayatkan, hadis itu sendiri diriwayatkan secara mutawatir. Adapun mutawatir maknawi adalah kita ambil makna je dengan majmu' hadis-hadis. Maksudnya dengan banyaknya hadis, tapi setiap hadis tu membawa satu makna yang sama. Contohnya hadis dalam Nabi mengangkat tangan ketika berdoa. Tak ada satu hadis pun yang mutawatir, tak ada satu hadis pun yang mencapai martabat mutawatir. Maksudnya tak ada satu hadis pun yang diriwayatkan secara mutawatir. Nanti kita tengok syarat-syarat. Maksudnya boleh jadi hadis dalam bab raf'ul yadain fi doa, mengangkat tangan ketika berdoa, itu satu hadis tu masyhur, ada hadis yang aziz. Maksudnya tak ada satu, semua hadis adalah hadis yang ahad, sama masyhur, aziz atau gharib, dan tak ada satu pun yang mutawatir. Akan tetapi bila kita ta'ammul, bila kita tengok setiap hadis itu, semuanya ada satu benda yang sama. Walaupun dia semuanya adalah mengenai perkara yang berbeza, akan tetapi dalam semua hadis tu ada satu benda yang sama, iaitu Nabi mengangkat tangan ketika berdoa. Mungkin satu hadis tu Nabi mengangkat tangan ketika berdoa di tempat macam ni, satu hadis yang lain di waktu macam ni. Maksudnya semua hadis tu berbeza, akan tetapi ada satu benda yang sama dalam hadis tu, iaitu Nabi mengangkat tangan ketika berdoa. Maka ini menjadi mutawatir maknawi. Okey. Apakah hukum mutawatir ni? Ianya akan memberi ilmu secara daruri dan sahih. Okey.
ilmu daruri itu satu benda, dan hukum mutawatir ini adalah sahih, maksudnya confirm daripada Nabi SAW tanpa melihat kepada keadaan perawi. Maksudnya sebagian orang kan bukan sebagian orang, bila kita belajar nanti, bila kita tengok nanti, untuk mengetahui hadis itu sahih ataupun tak sahih, kita kena tengok keadaan perawi, dia adil ke, dia dhabit tak, semua tu. Tapi benda ni tak implied on mutawatir. Bila hadis tu mutawatir je, kita terus terima. Kita tak perlu tengok perawi ni macam ni, perawi ni macam ni. Tak perlu. Hadis mutawatir confirm sahih, tak perlu tengok pada keadaan perawi. Ilmu daruri itu nanti Ana tunjukkan macam mana. Maksudnya ilmu daruri bahawa benda itu memang Nabi sebut. Maksudnya confirm secara qat'i, secara jazim, benda itu memang Nabi sebut. Itu ilmu daruri yang kita nak maksudkan kat sini. Okey. Apakah syarat-syarat untuk hadis mutawatir ni? Yang pertama sekali, diriwayatkan oleh jumlah yang besar. Akan tapi jumlah yang besar ni kita tak sebut dia, contoh 4 orang ke, 10 orang ke, 40 orang ke, 100 orang, kita tak sebut macam tu. Akan tapi kita nak kena tengok syarat-syarat yang di bawah ni. Macam mana kita nak kata jumlah tu adalah jumlah yang besar? Okey. Yang kedua, mustahil secara adat bahawa mereka semua bersepakat untuk menipu. Yang mana jumlah yang besar ini confirm dia orang tak boleh nak bersepakat pun untuk menipu. Dan jikalau diorang jumlah yang besar, contoh 100 orang, tapi ada kemungkinan untuk diorang berpakat untuk menipu. Contohnya benda tu diriwayatkan oleh 100 orang, akan tapi 100 orang tu dalam sekolah yang sama. Tak boleh lah, sebab ada kemungkinan diorang berkumpul, 100 orang tu cakap, okay, kita berpakat, kita nak buat hadis ni. Tak boleh lah. Maksudnya tak jadi mutawatir lah. Benda tu just jadi masyhur lah, paling pun. Ketiga, meriwayatkan daripada yang serupa. Okay. Maksudnya kalau pada tabaqah yang pertama, tingkatan yang pertama, 50 orang. 50 orang tu pula mustahil berpakat. Pada tabaqah kedua pun mesti bilangan yang tak kisah 50 orang ke 30 orang, 100 orang, tapi dengan sifat yang sama, iaitu confirm dia orang tak boleh berpakat untuk menipu lah. Yang keempat, penghujung sanad itu adalah penghujung sanad, iaitu matan hadis itu adalah satu benda. Tabaqah tu apa? Tabaqah tu nanti Ana terang kat bawah ni. Penghujung sanad itu iaitu matan adalah sesuatu yang didapati secara panca indera. Maksud apa panca indera ini? Maksudnya matan hadis itu mestilah benda yang sahabat lihat daripada Rasulullah, lihat panca indera, betul? Ataupun sahabat dengar Rasulullah kata. So dia tak boleh lah macam benda yang dikeluarkan secara akal. Suatu benda, contohnya 50 orang ahli falsafah, diorang berkumpul, diorang fikirkan sesuatu, lepas tu pendapat diorang itu diriwayatkan oleh ahli falsafah yang lain. Benda tu tak boleh terima sebab mutawatir. Sebab apa? Benda tu orang mahsus. Benda tu cuma yang istinbat aqliyan. Matan yang mutawatir mesti matan yang didapati oleh sahabat secara mahsus, secara panca indera, sama ada mendengar atau melihat. Begitulah. Okey. Mungkin ada yang tak faham bila cakap tabaqah, macam mana nak kita katakan tabaqah itu ada berapa orang. So tunjuk kat sini. Macam ni kita nak faham tingkatan sanad tu. Kita faham, ni tingkatan sanad tau. Ini Ana bagi satu contoh sanad hadis daripada Rasulullah sampai ke Imam Syafi'i. Rasulullah tak dikira tabaqat lah, sebab Rasulullah sendiri memang yang mengatakan hadis kan. Sebab kita nak cakap tabaqah perawi sanad, perawi hadis. So sahabat, ini tabaqah yang pertama, itu sahabat, iaitu Ibn Umar. Ibn Umar adalah yang pertama sekali meriwayatkan hadis itu. So kita katakan Ibn Umar berada pada tabaqah yang pertama, iaitu tabaqah sahabat yang meriwayatkan ataupun tingkatan yang pertama dalam bahasa Melayu dia. Kemudian daripada Ibn Umar ini, Imam Nafi' meriwayatkan daripada Ibn Umar. So Imam Nafi' pada sanad ini dia tahu
Kalau sanad lain, kalau Ibnu Nafi' pada tabaqah ketiga tu sanad yang lain lah. Ni kita cakap pasal sanad yang ni je. Ibnu Nafi' adalah pada tabaqah yang kedua. Kemudian Imam Malik tingkatan yang ketiga, Imam Syafi'i adalah tingkatan yang keempat. Ini ittisalus sanad. Ini adalah sanad yang sanad yang berterusan lah. Sebab Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Malik, Imam Malik bertemu dengan Imam Nafi', Imam Nafi' bertemu dengan Ibnu Umar, Ibnu Umar bertemu dengan Rasulullah SAW. Okey, tengok ini apa yang ana tulis. Kata, ini adalah tingkatan sanad. Adapun tabaqatul rijal adalah benda yang lain. Boleh tengok pada mukadimah kitab-kitab rijal kalau kita sempat, nanti ana tunjukkan contoh dalam Taqribut Tahdzib macam mana Ibnu Hajar mengkelaskan ini tabaqah yang macam mana, ini tabaqah yang macam mana. Contohnya Imam Malik dalam sanad ini semata-mata Imam Malik memang berada pada tabaqah yang ketiga. Akan tetapi dalam kitab Rijal, bila kita nak cari nama Imam Malik dalam kitab tabaqah Rijal, dalam kitab Rijal yang mana disusun mengikut tabaqat, Imam Malik adalah pada tabaqat yang ketujuh, iaitu tingkatan perawi kibar atba'ut tabi'in. Tabi'in betul. Maksudnya tabaqatul rijal disusun secara tarikhian, ikut tarikh, ikut sifat sebenarnya, macam tabaqah sahabat, tabaqah kibarut tabi'in. Nanti kita tengok kalau sempat. Okey. Faham tabaqah? Okey, macam ni kita nak cakap tabaqah tu. Macam ni kita nak kata tabaqah tu ada berapa orang perawi. Sebelum tu, bagi mereka yang betul-betul nak tamakun dalam bidang hadis, kita ada satu istilah ni dipanggil sebagai as-sahul sanad ataupun silsilah zahabiyah. As-sahul sanad adalah sanad yang paling sahih. Maksudnya sanad tu yang paling paling sempurna, sanad tu lah. Ada beberapa pendapat dan ini adalah salah satu pendapat yang paling kuat, iaitu silsilah zahabiyah. Maksudnya satu rantaian emas yang paling cantik lah. Ramai yang sampai Malik je, maksudnya silsilah as-sahul sanad dalam hadis, sanad yang paling sahih dalam hadis ialah Malik an Nafi' an Ibnu Umar an Rasulullah SAW. Tapi ada yang menambahkan Imam Syafi'i, itu tak ada masalah lah. Okey, macam ni kita nak kata sanad tu ada 2 orang, pada tabaqah tu ada 2 orang, pada tabaqah tu ada 3 orang ke 4 orang ke. So benda ni penting nanti sebab kita nak tengok hadis ahad macam mana. Okey, Rasulullah. Okey, pada tabaqah sahabat, hadis tersebut diriwayatkan oleh, ni saya nak ambil sanad untuk hadis laula an asyqa ala ummati la amartuhu bisibak. Rasulullah, daripada Rasulullah ada 2 orang sahabat yang meriwayatkan, iaitu Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhani. So kita katakan pada tabaqat yang pertama ada 2 orang perawi. Kemudian daripada Abu Hurairah ada diriwayatkan oleh Al-A'raj dan Abdul Rahman. Mereka kata daripada jalan Zaid bin Khalid al-Juhani ada Abu Salamah. So kita katakan tabaqat kedua ada 3 orang perawi. Dan daripada tabaqat kedua ni diriwayatkan setiap seorang meriwayatkan dia seorang. Cak Abu Zinad daripada Al-A'raj, Ja'far bin Rabi'ah daripada Abdul Rahman, Muhammad bin Ibrahim daripada Abu Salamah. So pun pada tabaqat ketiga ada 3 orang perawi je. Daripada tabaqat keempat, Cak Abu Zinad diriwayatkan oleh Malik dengan Sufyan bin Uyainah. Yang lain, Ja'far bin Rabi'ah diriwayatkan oleh Al-Laits, Muhammad bin Ibrahim diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq je. So semua ni ada 4 orang. Nampaknya macam mana kita kira tabaqat tu, macam mana perawi dalam tabaqah tu. Okey, akan tapi dalam mutawatir kita nak kata setiap tabaqah ni, contoh pada tabaqah pertama mesti ada orang satu jumlah yang ramai, yang mana jumlah itu mestilah mustahil untuk berbakat, untuk menipu. Contoh, sebenarnya pada hal sahabat kita tak perlu bincang. Sebab apa? Sahabat semuanya adil, mereka confirm tak akan menipu pada Rasulullah SAW. So kita andaikan sahabat ada 30 orang yang meriwayatkan hadis tersebut. So pada tabaqat pertama 30 orang, sahabat confirm tak menipu. So syarat kedua tu pun dah cukup,
dah masuk pada syarat yang kedua. Okay. Kemudian pada tabaqat kedua pula, mungkin ada 50 orang tabi'in meriwayatkan daripada 30 orang sahabat. Yang mana 50 orang tabi'in ni semua tak kenal satu sama lain. Semua tak, bila tak kenal satu sama lain, contohnya dia orang datang daripada negara-negara yang berbeza, so dia orang tak boleh kenal. Bila dia orang tak kenal, dia orang tak boleh nak berpakat lah untuk menipu. So bila tak boleh nak berpakat untuk menipu, cukup syarat yang kedua. Dan cukup syarat yang ketiga, iaitu mereka meriwayatkan daripada orang yang sama, iaitu sahabat. Jumlah sahabat yang mana sahabat pun yang mustahil untuk menipu lah, mustahil untuk tersilap, mustahil untuk menipu. So begitulah sampai seterusnya. Mungkin lepas tu 70 daripada 50, 100 daripada 70 lepas tu lah. Maksudnya rantaian tu berterusan macam tu. Bilangan yang besar pada setiap tabaqah, yang mana setiap tabaqah itu juga semua perawi itu mustahil untuk menipu, berpakat untuk menipu. So andai kata suatu hadis itu diriwayatkan oleh 50 orang, tapi 50 orang tu daripada negara yang berbeza, dia orang kenal satu sama lain, boleh tak kita nak kata mutawatir? Tak boleh lah, sebab ada kemungkinan untuk dia orang berpakat untuk menipu. Macam tu lah. Itu untuk syarat yang kedua. Okay, ini yang dimaksudkan dengan ilmu daruri tu. Dalam usul fiqh, maratibul idrak, tingkatan pengetahuan ni ada 5. Yang pertama sekali ilmu, al-ilmu, iaitu mengetahui sesuatu itu berdasarkan keadaannya yang sebenar secara pasti, 100% confirm. Kita tahu benda tu, contohnya kita kata, contoh al-ilmu ialah Tan Sri Muhyiddin adalah Perdana Menteri Malaysia yang terkini. So secara pasti 100% confirm benda tu memang Tan Sri Muhyiddin adalah 100% pasti. Van, mengetahui secara itu secara sangkaan yang kuat. Contohnya dia tak sampai 100%, macamnya kemungkinan untuk salah itu kurang sikit lah. Walaupun ada kemungkinan untuk salah, tapi kemungkinan dia lebih kuat bahawa benda tu betul. Contohnya berita tentang COVID-19 kan, berapa bilangan sekarang ni, 7,200 di Malaysia. Benda tu zon, sebab boleh jadi lebih daripada itu pada hakikat dia, sebab ramai lagi yang tak disaring kan. So pada hakikat dia mungkin lebih daripada itu, tapi zon kita kata diorang tu 7,200 adalah penghidap COVID. So boleh jadi juga diorang sebenarnya bukan COVID atau sebagainya, macam tu lah. So diorang dah sembuh ke, tapi pada zon, kekuatan kita tahu benda tu mengikut kekuatan benda tu adalah betul. Syak maksudnya dua benda sama. Contohnya aku tanya, ustaz datang tak hari ni? Lepas tu kau pula macam kau tak pasti lah ustaz datang ke tak, 50-50. So kat sini kau adalah syak. Waham adalah lawan kepada zan, maksudnya benda tu, contohnya bila tanya ustaz datang ke tak, kau rasa, kau tengok kepada keliling kau, seolah-olah ustaz tu datang adalah lebih kuat. So waham ni adalah yang kurang tu, maksudnya ustaz tak datang tu adalah waham. Jahil ada dua, jahil basit ataupun jahil murakkab. Jahil basit adalah kau memang tak tahu benda tu. Okay, stop kat situ. Kau tak tahu benda tu dan kau sedar kau memang tak tahu. Atau jahil murakkab, iaitu kau rasakan kau tahu benda tu. Maksudnya dia terbunyi daripada dua kejahilan maksudnya. Kau sendiri tak tahu benda tu dan engkau tak tahu pun yang kau tak tahu benda tu. Dia macam penting sikit. Secara mudahnya kau tak sedar bahawa yang kau tak tahu benda tu. Kau rasakan kau tahu tapi sebenarnya kau salah dalam pengetahuan kau. So, kau buat pandai lah, macam tu lebih kurang. Mutahadzib. Okay, ini yang kita nak cakap. Ilmu yaqin, ilmu daruri. Maksudnya kita yakin benda tu daripada Rasulullah SAW secara 100% qat'iyan. Secara 100% qat'i thubut, maksudnya confirm sabit daripada Rasulullah SAW. Inilah mutawatir. Daruri, apa yang nak maksudkan daruri? Maksudnya kita tak perlu lagi nak cari, kita tak perlu lagi nak tengok keadaan perawi tu, oh dia ni boleh menipu ni, dia ada kemungkinan untuk tak perlu dah benda tu. Secara daruri
kita tak perlulah untuk mencari keadaan sanad, keadaan para perawi tu. Sebab mutawatir itulah memberi ilmu dhahiri bahawa Rasulullah SAW memang sebut benda tu. Okay, ilmu nazari dan zahir rajih tu nanti bila kita masuk masyhur. Okay. Antara kitab yang ditulis dalam bab mutawatir ini adalah Qatful Azhar Al-Mutanathirah fil Akhbar Al-Mutawatirah oleh Imam As-Suyuti. Ni kitab dia. Okey. Tengok al-hadis nanti nak tunjukkan contoh-contoh hadis mutawatir. Al-hadis al-mutawatir wa min a'la maratibi al-hadis as-sahih. Hadis mutawatir adalah setinggi-tinggi martabat hadis sahih. Dia adalah qat'iyan min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah qat'i. Qat'i maksudnya confirm, secara jazam, secara pasti, 100% bahawa Nabi SAW memang sebut benda tu. Tengok macam mana ahli ikhtis, maksudnya ulama hadis, ulama yang terkhusus dalam bidang hadis ini, dia orang mentakrifkan mutawatir. Khabaru jama'atin. Khabar jama'ah maksudnya bukan seorang dua orang, maksudnya jama'ah, satu kelompok yang ramai. Yufidul alma, memberi faedah ilmu, memberi faedah pengetahuan yang pasti. La bil qara'in, bukan dengan petunjuk-petunjuk al-munfasilah. Bil qara'in munfasilah maksudnya petunjuk-petunjuk luar, petunjuk-petunjuk lain. Bal bi nafsihi, akan tapi dengan dirinya sendiri, maksudnya dengan hadis itu sendiri memberikan ilmu yaqini, ilmu bahawa Rasulullah SAW sebut benda tu. Sebab apa perlu dia orang diikat dengan perkataan la bil qara'in munfasilah? Sebab hadis ahad pun ada yang memberi faedah ilmu, akan tapi bil qara'in, iaitu ini ilmu nazari ini adalah didapati daripada hadis-hadis ahad yang disertai dengan petunjuk, yang insyaAllah esok atau lusa kita akan masuk. Petunjuk tu pun ada disebutkan. Bal bin nafsi, akan tetapi dengan hadis itu sendiri telah menjadikan kita tahu bahawa itu adalah kalam Rasulullah SAW. Antara contoh hadis dia, ni boleh baca sendiri kalau nak baca. Memang bincang tentang akhbar mutawatirah je. Hadis, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta ke atasku, barang Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membuat satu penipuan ke atasku, maksudnya mengatakan apa yang Rasulullah tak kata, katakan apa yang Rasulullah tak buat. Kadzdzaba alayya, membuat-buat cerita, membuat-buat suatu penipuan alayya muta'ammidan, secara sengaja. Falyatabawwa, maka hendaklah dia menjadikan maq'adahu minan nar, tempat tinggalnya di neraka. Okey, hadis ini, siapa yang keluarkan hadis ini? Panjang. Antaranya Imam Bukhari dan Muslim. Okey, tengok nombornya. Yang pertama sekali daripada Sayyidina Ali, ni sahabat dia. Yang kedua daripada Abu Hurairah. Yang ketiga daripada Anas bin Malik. Kemudian Al-Hakim pun ada daripada Amr bin Habib. Ad-Darimi pun ada daripada Ya'la bin Murrah. Itulah sampai 78 orang sahabat. Maksudnya ada 78 orang sahabat di tabaqah yang pertama yang meriwayatkan hadis ini. Dan setiap sahabat tu adalah perawi-perawi dia. Maksudnya kalau yang rajin tadabbur sendiri semua sanad tu, nanti kita akan nampak betapa ramainya yang meriwayatkan hadis ni. Ini man kadzdzaba alayya, memang ramai memang ramai, kita tak nafi. Tengok. Okey, macam ni. Hadis, nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha ila man lam yasma'ha farubba hamilin fiqhin ghayr faqihin. Tak setinggi. Allah menerangkan muka orang yang mendengar kalamku, kemudian menjaga kalamku itu, dan menceritakan kepada orang yang tidak mendengarnya, kerana boleh jadi orang yang mengambil daripada ku itu bukanlah seorang yang faqih, dan boleh jadi orang yang memberikan kepada orang lain tu, orang yang menerima itu adalah lebih faqih daripadanya. Okey, kalau tengok sanad ni,
Ashabus Sunan Arba'ah daripada Zaid bin Thabit. Kita tengok 16 orang sahabat je. Maksudnya tak kisahlah lebih lima. Maksudnya dia tak ditetapkan. Tapi kalau kita baca awal kitab ni, jadi sebut beberapa pendapat, ada yang kata 4 orang, 10 orang, semua tu boleh baca sendirilah. Maksudnya, tapi kita nak kata kan mutawatir itu bukan pada bilangan, akan tapi pada syarat dia. So macam ni 16 orang je. Akan tapi dah cukup. Kerana dia mencukupi syarat dia dikira terlaksana semua syarat dia. So dikatakan khabar mutawatir. Wallahu ta'ala alam. Begitu je lah. Ada soalan tak? Nama dah gangster lah. Soalan sebab dah cukup 30 minit. InsyaAllah esok kita masuk hadis ahad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau tanya personal pun boleh lah.